Mana Laila, mana Kais. Ini dua budak selalu datang lambat. Sedia papan batu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif di atas. Laila, tengok tu. Bila Kais menulis ini? Semalam. Kais gila menulis nama Laila di pohon itu. Apa Laila tak tahu bahawa saya sentiasa ingatkan Laila dan nama Laila selalu saya sebut. Itu tidak baik. Nanti semua orang ketahukan kita, Kais. Biarkan, asal kita tetap berkawan. Marilah, kita pun dah terlambat. Sudah lama aku perhatikan kau berdua. Selalu datang lambat. Sudah, duduk. Sediakan papan batumu. Murid-murid semua, ingat ini pelajaran balik semula. Alif di atas A. Alif di atas A. Di bawah I, di depan U. Di bawah I, di depan U. Ba di atas Ba. Ba di atas Ba. Di bawah B, di depan Bu. Di bawah B, di depan Bu. Ta di atas Ta. Ta di atas Ta. Di bawah Ti, di depan Tu. Di bawah Ti, di depan Tu. Sa di atas Sa. Sa di atas Sa. Di bawah Si, di depan Su. Di bawah Si, di depan Su. Sa di atas Sa. Sa di atas Sa. Di bawah Si, di depan Su. Di bawah Si, di depan Su. Tok Guru, tengoklah apa yang ditulis oleh Kais ini. Tunjukkan papan batu kayak ini, aku nak tengok. Bila aku mengajar, kau orang semuanya asyik bermain saja, ha? Betul? Bukan saya, Tok Guru. Ulurkan tangan kau. Bukan saya, Tok Guru. Kais. Kais? Bangun. Apa kau buat? Aku mau tengok papan batu kau. Laila? Pak, papan batu kau, aku mau lihat. Kais? Ini dah pelajaran kau di dalam madrasah. Ulurkan tangan kau. Aduh. Jahat sekali. Jangan tarik. Aduh. Main-main saja. Jahat sekali budak ini. Lain budak tidak ada macam kau gitu. Laila, ulurkan tangan kau. Ini pun jahat juga. Taruh tangan. Jahat. Nice. Suruh belajar, tak mau belajar. Main-main saja. Apa, menangis? Taruh, ulur tangan itu. Aku berasa malu kena perbuatan kau dua orang. Duduk. Mana Laila? Masih belum siap-siap lagi? Tentu sudah siap. Masa pergi mengaji pun dah sampai. Fatimah, pergi panggil Laila lekas. Baik, Encik. Laila baru saja selesai pakai baju, Mak. Lambat lagi. Lekas.
Tangan kanan bukan tangan kiri. Lekas. Lekas tangan tu. Kenapa tangan kau? Macam mana tangan kau jadi begini? Hah? Itu bekas kena rotan. Apa Pak Guru pukul kau? Iya, Bapak. Awak suruh binatang mengajar Lela. Apa haknya memukul anak saya? Barangkali dia buat salah. Kalaupun bersalah, takkan pukul budak sampai begini. Dia tak ada hak memukul anak saya. Apa fikirnya Lela tak ada mak bapak? Jangan marah tak tentu pasal. Biar saya tanya pada Pak Guru. Apa yang awak nak tanyakan? Biar saya yang tanya. Dorang, pergi panggil Pak Guru itu kemari. Memang orang tua tu tak sadar diri. Pukul anak orang sampai begini. Saya tak terima dia pukul anak saya begini. Apa agaknya awak mengeram itu? Begini lama makanan belum siap. Ini sudah lambat. Saya mau pergi mengajar. Apa? Awak pikir saya ada 10 tangan? Saya ada cuma 2 tangan. Bukannya mudah nak menyiapkan makanan. Kalau saya datang lambat dan dimarah, apa awak mau jawab? Ini bukan sekolah bapak awak. Saya boleh datang suka hati. Saya digaji, tahu? Bapak saya jangan sebut-sebut. Dia sudah mati. Mulut awak semakin hari makin lancang. Apa salahnya maka bapak saya disebut-sebut? Habis, apa awak mau? Semua kerja awak ringankan. Saya ini bukan bekerja sama bapak awak. Saya bilang bapak saya jangan disebut-sebut. Patutnya awak bersyukur mendapat saya menjadi awak punya istri. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Pak Guru. Ya. Mengapa kau datang kemari? Orang kaya menjemput Pak Guru ke rumahnya. Sekarang juga. Mengapa? Oh ya. Barangkali orang kaya akan memberi hadiah kepada saya. Karena pekerjaan saya di dalam sekolah sangat bagus dan teratur. Entahlah Pak Guru, saya kurang periksa. Tengok bagaimana. Orang kaya mengenang jasa saya. Dipanggilnya saya. Mungkin tak diberi hadiah. Bukan macam awak asyik nak sumpah seranah saja. Pergi masuk ke dalam. Ambil air buat orang ini. Jangan buat susah Pak Guru. Lebih baik kita pergi sekarang juga. Baik. Mari kita pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang kaya menjemput saya. Benar. Saya yang manggil Pak Guru. Pak Guru tak tahu bertimbang rasa. Pak Guru sangka anak saya tunggul mati. Begitu teruk Pak Guru rotan tangannya. Maafkan saya orang kaya. Saya rotan tangannya karena ada sebab. Sebab? Pak Guru tidak menjawab kuat dengan anak saya ya? Sudahkah Pak Guru melihat tangan dia? Sudah. Saya lakukan ini, saya takut Laila dan Kais akan mencemarkan nama baik orang kaya. Jadi, sebelum daun berulat, saya tebang dahannya. Apa? Mencemarkan nama keluarga saya? Ya, karena saya dapati Laila menulis nama Kais di papan batunya. Kais pula menulis nama Laila di papan batunya. Jadi, bukan ajaran saya yang ditulis. Menulis nama di papan batu, itu salah? Susah saya nak mengatakan. Mereka berkasih-kasihan masa belajar. Hah? Berkasih-kasihan? Anak yang belum balik ini? Barangkali akal Pak Guru ini yang kurang sempurna. Cuba awak pergi minta keterangan lebih lanjut. Demi Allah saya berkata benar. Laila dan Kais berkasih-kasihan. Mereka senantiasa berdua. Duduk berdua. Makan berdua. Dan berjalan pun berbimbingan tangan. Ini bukan tak manis dipandang orang. Sumbang nampaknya orang kaya. Mulai dari hari ini, saya tidak izinkan Laila pergi belajar sekolah itu lagi. Bahkan Pak Guru mesti mengajar dia di sini. Baik orang kaya. Sekarang Pak Guru boleh pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
dia, Kais. Mari kita pergi. Mari. Apa yang kau susah, Kais? Apa yang kau cari? Ada kau nampak Laila? Lela? Tak datang kemari. Baru sekejap dia ambil air di tepi kolam. Betul. Bila kau nampak dia? Baru sekejap. Terima kasih. Aku pergi jumpa dia sekarang. Mari kita cabut. Nanti kita pula kena soal. Mari. Mak, Ya? boleh tak Lela pergi ambil air? Tidak. Kau tak boleh pergi seorang diri. Lela ajak orang gaji bersama, Mak. Tolonglah, Mak. Baiklah, tapi lekas balik tahu. Baiklah, Mak. Sangat hairan di hati, tak pernah terjadi. Ku tercari-cari Laila, dan ku ternanti sejak dari Lela, nanti. Lela nak jumpa Kais. Kejap Lela balik. Tidakkah sudi berkawan? Apakah gerangan? Bukanlah daku yang enggan dan segan. Kenapa datang terlambat? Apakah muslihat? Bukan muslihat tetapi halangan. Mari kita berjanji berkawan sejati, sehidup semati. Selaras seimbang sayang, laksana kasih murni, kasih yang sejati berbunga di hati. Marilah kita bertekad, berjanji kuat dan erat, Bercantum budi sehidup semati. walau dunia kiamat, kita kan tetap terikat, hidup berdua dan mati bersama. Sumpah kita berdua tak akan berpisah selama-lamanya. Sumpah kita berdua tak akan berpisah selama-lamanya.
hati rindu akan terobat, kasih kita akan berpadu. Selagi ada harapan, selagi itulah ada kebahagiaan. Demi malam berganti siang, demi ribut bertukar tenang, kebahagiaan tetap menjelang, akan menjelang. Entahlah Laila, aku bimbang saat bahagia takkan mungkin tiba buat kita. Nasib menentukan kita akan terus bertemu di dalam sulit. Kau sendiri tahu bukan? Ayah kau bencikan aku. Benar, Kais. Bukan ayahku seorang saja bencikan kau. Bahkan seluruh dunia menentang cinta kita. Tetapi Kais, banyak orang bergelang tangan, saya seorang bergelang kaki. Banyak orang melarang dengar, saya seorang menurut hati. Burung balam bunyi malam, bunyi di atas bumbung penghulu. Tuhan belum menjadikan alam, kita sudah berjanji dahulu. Laila, cinta kita sudah suratan takdir. Tapi banyak yang belum paham tentang cinta murni. Namun demikian, Tuhan senantiasa menyungi cinta suci. Cik Lela! Cik Lela! Ya, aku datang. Kais, Ya? tunggu sekejap, biar saya pergi bertanya. Baiklah. Marilah balik, kita dah lambat ni. Tunggulah sekejap, biar aku cakap dengan Kais. Lebih baik kita pulang sekarang. Nanti orang nampak kita tak dapat keluar lagi. Baiklah, sekejap aku datang. Ada apa Laila? Kais, Ya. hancur benar rasa hatiku nak berpisah. Biarlah aku pulang membawa rindu. Besok malam kita berjumpa lagi, ya? Baiklah. Jangan lupa janji. Kais, patah pasak dalam kemudi, patah di ruang bunga kiamat. Kalau tidak berjumpa lagi, badan sakit, nyawa melayang. Kais, selamat tinggal. Selamat jalan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Kabar baik. Orang kaya, Ustaz. Kalau saudara nak menjaga maruah saudara, hendaklah saudara jaga betul-betul anak perempuan saudara. Maklumlah, anak perempuan selalu mendatangkan fitnah. Mengapa? Jangan cuba cakap terlepas. Cuba terangkan. Setiap petang saya melihat dia bercengkerama dengan Kais di tepi kolam. Ini tidak manis dipandang orang. Seorang budak lelaki menemui anak perempuan di tempat sulit. Saya tak tahu mesti buat apa lagi. Gas kepala batu. Ia ingin merosakkan bunga di dalam taman saya. Anak saudara kaya. Saya tak suka melihat dia tergila-gilakan budak miskin itu. Macam pipit cuba nak meminang enggang. Memang tak kena pada tempatnya. Saya akan perhati mereka. Dan saya mesti ajar dia. Sengsara menanti, sesungguhnya sengsara menanti, derita menanti. Memang hati tak sabar menanti.
menanti bintang menyinar cahaya, menanti malam menjadi siang, menanti kelam bertukar terang, tak sabar menanti kasih berjalin budi. Menanti budi mesra bercantun, menanti fajar menyingsing awan, menanti dapat makan sepinggan. Bahagia menanti jikalau kasih berbunga di hati. Laila, bila kau berada di sampingku, hilang segala duka nestapa. Dunia ini lapang dan luas rasanya bagiku. Kais, Ya, tahukah kau apakah cita-citaku? iya, aku tahu. Untuk kawin dan hidup bersama-sama, bukan? Tidak. Rasanya menyeberang samudra pun lebih senang daripada menempuh gerbang perkawinan kita, Kais. Jadi, apa betulkah cita kau itu, Laila? Aku sanggup berkorban nyawa untuk memenuhinya. Katakanlah, Laila. Cita-citaku hanya ingin mati bersama kau, Kais. Hanya itu sajalah rasanya surgaku. Ayahku datang, Kais. Pukul si bermain! Jangan! Aduh! Mari! Ayah! Jangan pukul Kais, ayah! Anak tak malu! Mari! 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 Mengapa, Lela? Katakan pada Mak Lah kenapa? Mengapa awak buat anak saya macam musuh awak? Jikalau dia anak awak, anak saya juga! Buat malu! Tidak dengar ajaran! Kamu rasa gil! Berkali-kali saya menegahnya. Jangan pergi menemui Ges si papa itu. Tetapi di dalam sulit, dia pergi juga menemuinya. Ini berarti merosakkan nama baik keluarga kita. Kalau anak kita sudah suka, lebih baik kawinkan saja. Tak guna awak menyiksanya setiap hari. Bermenantukan si papa kenala itu? Jauh pemanggang dari api. Tidak tarap dan tidak sekupu. Apa awak sudah gila? Sekarang saya pergi beri amaran kepada Bapak Ges. Awak memang degil kepala batu. Apa kurang dengan Kais? Dia juga berdarah merah seperti kita. Mereka sudah suka, percayalah, kerana kedegilan awak akan membinasakan anak kita. Patutlah anak kita biadab. Rupa-rupanya awak yang menggalakkannya. Saya ayahnya. Saya tidak mau dia kawin dengan orang miskin. Saya mau dia kawin dengan orang kaya. Sekarang saya akan tamatkan pertemuan sulit mereka.
Amri? Oh, Amir. Masuk. Sila duduk. Tak payah. Ada perkara apa yang mustahak Tuan hamba datang ni? Amri, kedatangan saya kemari ini untuk memberi amaran yang akhir kepada awak. Jangan awak benarkan lagi anak laki-laki awak berjumpa dengan anak dara saya, Laila. Mengapa Tuan hamba tidak melarang anak Tuan hamba? Lagi mudah menegah anak dara dari seorang anak laki-laki. Lagipun, jika nu menepuk tangan sebelah, masa kan berbunyi. Saya kemari bukan mau dengar nasihat awak. Yang saya mau, awak nasihatkan anak laki-laki awak jangan bertemu lagi dengan anak perempuan saya. Janganlah Tuan hamba marah-marah. Biarlah hamba merendah diri. Hamba Melayu, apalah salahnya kawinkan Laila dengan Kais? Apa? Mengawinkan Laila dengan Kais? Jauh panggang dengan api. Kalau awak sebagai ayah Laila, baru awak faham perkahwinan ini tidak saraf dan tidak sekufu. Tuan hamba kaya raya. Hamba miskin tanpa apa. Hamba berayu kerana anak hamba sangat-sangat mencintai anak Tuan hamba. Bagi kata di hati mereka, sebagai gayung bersambut. Amri, biar bagaimana sekalipun perasaan mereka, saya tidak benarkan Kais menghampiri lagi rumah saya. Kais, anak ayah. Kais, kenapa kau jadi begini? Kais, pergi keluar semua. Kau berdarah. Siapa memukul kamu? Kejam sungguh manusia itu. Kais! Kais, anak ayah. Kais! Ya Allah, apa yang telah terjadi anakku? Kais! Rumah aku kamu bakar. Aku kamu siram dengan air. Inikah sifat kamu? Inikah yang dinamakan keadilan? Iya, kerana kami semua orang-orang miskin. Lihatlah darah yang melimpah di kepala anak hamba ini. Bagaimana perasaan orang kaya kalau anak orang kaya dipukul seperti anak hamba ini? Janganlah orang kaya gunakan kekayaan orang kaya itu untuk mengazab kami orang-orang miskin. Orang kaya kejam. Tuhan akan mengazab orang yang kejam. Kamu keluar sekarang. Amri, kamu menghina saya. Jangan cuba seperti anjing menyalak bukit. Suara habis bukit tak luar. Wazir! Umar! Kasim! Ali! Kamu lihat orang-orang itu. Aku boleh menyuruh mereka memudah kamu sekarang juga. Kamu tak boleh lepas dari genggaman aku kerana kamu ada di rumah aku. Sabar. Aku tidak kejam seperti kamu. Aku juga beragama Islam. Kamu seorang tetamu datang ke rumah aku. Pantang aku membunuh tetamu. Lebih baik kamu keluar daripada sini. Mudah-mudahan selepas ayah kau menemui ayah Kais, fikirannya akan berubah. Iyalah, Mak. Lela pun tak tahu kenapa ayah begitu kejam sekali terhadap Lela dan Kais. Sudahlah, ayah kau dah balik. Sekarang kita sudah malu. Tidak boleh tinggal lagi di sini. Besok juga kita mesti pindah. Sudahkah awak pikir habis-habis perkara ini? Bukankah lebih baik awak berunding dengan kawan-kawan awak terlebih dahulu? Kalau sudah busuk, takkan boleh ditudung lagi. Pasal apa mau berunding? Kita mesti pindah. Dengan jalan inilah dapat menebus malu kita.
Tolonglah pergi berjumpa dengan Kais. Tolonglah dan katakan padanya, saya akan meninggalkan tempat ini. Tolonglah. Di masa ini juga, bagaimana boleh hamba pergi? Hamba semua sedang sibuk berkemas-kemas. Dan tentunya sebentar-sebentar hamba dipanggil. Kalau begitu, biarlah saya pergi sendiri. Jangan, Cik Lela. Ayah Cik Lela ada di rumah. Nanti buruk padanya. Sebelum saya dapat berjumpa dengannya, saya tak dapat meninggalkan tempat ini. Walau apapun yang akan terjadi, saya mesti berjumpa dengannya. Sekarang, masuklah. Saya pergi dan saya akan balik lekas. Janganlah menangis. Malam ku tidur megigau-migau dan siang ku termimpi-mimpi. Mandi sentiasa tak kunjung basah, selera pahit makan tak lalu. Tak mungkin bercerai, tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin, tak mungkin berpisah, walaupun hanya
sekedip mata. Kais, kenapa dengan kepala kau? Inilah hadiah dari ayah kau. Mereka memukul kau. Rasanya aku ingin menanggung kesakitan kau. Memang dunia ini kejam dan manusia banyak yang menentang cinta murni kita. Biarlah Laila, penderitaanku adalah penderitaan kau, dan penderitaan kau adalah penderitaanku juga. Janganlah menangis. Titisan air matamu menambahkan lagi pilu hatiku. Makanlah nasi ini, nak. Sudah beberapa hari kau tak mau juga makan. Hancur rasa hati emak melihat kau dalam keadaan begini. Semenjak kau kecil, tak pernah kau berkelakuan begini. Tak apalah, Mak. Saya tak ada selera nak makan. Pelita hati saya telah padam. Pintu kegembiraan saya telah tertutup. Apalah arti hidup saya lagi kalau Laila tidak di samping saya? Kalau ia pun, Laila hanya berpindah rumah, bukan pergi untuk selama-lamanya. Anakku, pergilah salin pakaian kau dan sikatlah rambut kau, nak. Makanlah apa yang ada. Mak, memadailah dengan pakaian begini. Kepada siapa lagi yang saya mesti tunjukkan? Hanya Laila saja Kak Cahaya hidupmu. Habis, bagaimanalah hidup mak ini, nak? Mak, ialah dunia dan akhirat saya. Tetapi Laila cahaya harapan dan nyawa saya. Dunia ini umpama padang pasir bagi saya. Saya mesti cari Laila, Mak. Janganlah nak malaikat putus asa. Mak percaya Laila akan datang menjumpai engkau satu hari kelak, nak. Tidak, Mak. Saya mesti cari Laila, Mak. Kapan hati engkau tinggalkan mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apalah ada pada saya? Saya pun orang yang melarat juga. Hei, ada seorang kaya nak bagi makanan kepada orang miskin. Marilah.
tak sediakan, Cik. Tolong. Hei! Ada seorang kaya baru datang di sini. Dia nak bagi makanan kepada orang miskin. Mari! Mari dekat! Mari! Mari! Saya hanya akan menerima dari tangan Cik Puan sendiri. Kai, apakah yang telah terjadi? Maka sampai begini binasa penghidupanmu, Kai. Kepada siapa lagi akan kutunjuk, Laila? Apalah arti hidup saya kalau tidak di samping Laila? Dunia ini tak ada arti bagi saya, Laila. Tetapkanlah hatimu, Kai. Satu hari nanti kita akan berjumpa juga. Percayalah, Kai. Bagaimana aku nak yakin dan percaya, Laila? Aku sendiri tak terdaya. Sudahlah, Cik Laila. Mari kita masuk. Kai. Laila. Laila, kerana tangan kau sendiri yang memberi roti ini padaku, aku akan makan, tidak kubuang. Lela, mari nak. Sabarlah Lela, jangan diikutkan sangat hati, nanti badan kau merana. Entahlah, Mak. Dah puas Lela mencobanya, tapi tak berjaya, Mak. Fatimah? Fatimah? Ya, Mancik. Pergi tengok di luar apa yang jatuh. Baik, Mancik. Siapa kamu ini? Ada seorang miskin meminta seteguk air, Mancik. Minta air? Biar saya memberikannya. Fatimah, mari.
Biarlah Lela yang memberinya, Mak. Sampai kemari pun kau datang juga, ha? Memang kau kurang ajar. Sudah beberapa kali orang saya melarang kau supaya jangan datang kemari. Apa kau cuba nak merosakkan nama baik keluarga kami? Bangun! 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 Orang ajar! Berani! Datang di sini! Berani! Tadi! Kamu semua masuk dalam! Ada berita berkenaan anak kita, Kanda? Entah. Tidak ada seseorang pun yang dapat tahu. Matinya tidak berkuburan. Hilangnya tidak berkesan. Oh Tuhan, apalah nasib anak hamba. Anakku Kais, kenapa kau jadi begini? Ya Allah, apakah dosa anakku disiksa demikian rupa? Anakku, marilah ikut ayah pulang. Mak kau ingin benar hendak berjumpa dengan kau. Janganlah mengecilkan hatinya. Marilah anak. Ayah, katakan pada mak, tak lama lagi anak anda akan pulang menemuinya. Ayah, diri anak-anak janganlah disusahkan sangat. Ayah tak dapat meninggalkan kau dengan keadaan ini. Rasa hibur hati ayah melihatnya. Marilah pulang, nak. Mari. Tidak. Saya berbahagia di sini. Kalau saya ikut ayah pulang, saya tak dapat bertemu dengan Laila lagi. Dengarlah, anak. Laila tidak ada di sini. Marilah ikut ayah. Lihatlah ayah, di sana rumah Laila. Hanya ada satu jalan saja. Biarlah ayah melutut dan menyembah kepada Amir, supaya kamu dapat mengisrikan kepada Laila. Hamba datang kemari besar hajat kerana hendak meminang anak tuan hamba. Kasihanilah anak hamba itu dan terimalah peminangan ini. Hidupnya melarat kerana kasihkan Laila. Sudah beberapa lama dia meninggalkan rumah hamba dan tak pernah menjamah makanan pun. Hamba merayu sebagai seorang sahabat. Kalau saya serahkan Laila kepada orang gila, berarti saya meletakkan kambing di mulut harimau. Amir, Kiskila kerana cintakan kepada Laila. Jikalau dia dapat berkahwin dengan Laila, dia akan kembali suamanya. Amri, puteri saya bukan benda boleh ditukar ganti. Sebagai ayahnya, saya mesti membela nasibnya di kemudian hari. Percayalah, Amir. Laila kami datang dan kami layan sebagai tuan puteri. Katakanlah setuju. Kalau tidak, anak hamba akan melarat dan merana. Kalau terjadi begitu, tuan hambalah yang bertanggung jawab. Maafkan hamba orang kaya. Putera mahkota negeri Iraq hendak berjumpa dengan orang kaya. Telah mahkota Iraq, di mana mereka? Ada di luar.
Beritahu Dayang-Dayang suruh kemaskan tempat-tempat ini semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah Tengku Mahkota Kerajaan Iraq yang ingin hendak berunding untuk meminang anak orang kaya. Tengku Mahkota Kerajaan Iraq? Dipersilakan. Sila. Bawa kemari semua persembahan itu. Apa arti ini semua, Tengku Mahkota? Oh, ini adalah kelaziman hamba. Bukan hamba, Tengku. Menyampaikan persembahan-persembahan ini sebelumnya kita merundingkan tentang peminangan Tengku kepada orang kaya. Terima kasih, Tengku. Tolong bawa barang-barang ini ke dalam. Tengku, maafkan hamba sebentar. Amri. Amri, saya tidak ada masa lagi untuk berkata-kata dengan tuan hamba. Harap tinggalkan tempat ini. Amir, tuan hamba hanya bertuhankan uang ringgit. Tuan hamba berhati batu. Enggan tuan hamba menolong seorang hamba Allah yang miskin. Apakah artinya kita bersahabat? Silakan duduk orang kaya. Terima kasih, Tengku. Sila bilang, Tengku. Terima kasih. Pada suatu hari, beta pernah ternampak anak orang kaya yang cerita. Maka sejak dari hari itu, beta telah mengambil keputusan di hati beta untuk menjadikan anak orang kaya suri rumah tangga beta. Apa bicara orang kaya? Madah Tengku memang bagus. Sebelum Patik beri kata putus, izinkan Patik berunding dengan anak dan isteri Patik dahulu. Oh, sudah tentu. Silakan. Terima kasih. Tunggu sebentar, Kaya. Jangan lupa, Tengku itu Tengku Mahkota Iraq. Anak perempuan orang kaya bakal menjadi Tengku ampuannya. Terima kasih. Sabar sebentar. Mak Laila, Ya? bertuah sungguh nasib kita. Laila akan jadi Tengku ampuan kerajaan Iraq. Tengku ampuan? Ya. Apa yang awak merapik tak tentu pasal ni? Begini, Tengku Mahkota Iraq meminang Laila. Apa pikiran awak? Saya tak fikir Laila setuju. Sebab itulah dia lari tadi. Kita tak perlu meminta pikiran Laila. Kata putus adalah di dalam tangan kita. Awak tahu, Laila sangat kasihkan Kais. Jadi, untuk kebahagiaan anak kita, biarlah dia kahwin dengan Kais. Janganlah awak hendak bermenantukan wang ringgit saja. Awak pun bersetuju Laila kahwin dengan si bapa kedana itu? Dan menolak peminangan Tengku Mahkota Iraq ini? Hah? Laila dah tak suka, kenapa awak paksa juga? Kalau hatinya tak suka, emas intan tak berguna. Tapi kalau hatinya dah suka, batu jadi permata. Tuah, jangan ditolak. Ini untuk masa harapan dan kebahagiaan Laila. Saya tetap mengatakan setuju. Ayah.
jika ayah menerima pinangannya. Lebih baik ayah racunlah Lela daripada Lela hidup menderita di samping suami yang Lela tidak cintai. Ini kata kau, Laila. Walau bergulung langit sekalipun, namun perkawinan ini tetap dilangsungkan. Ini adalah kata putus. Kecil tapak tangan, besar niru Patik tadahkan. Patik semua bersetuju pinangan Tengku. Terima kasih banyak orang kaya. Kalau begitu, perkawinan ini mestilah dilangsungkan dalam masa 3 minggu. Baik, Tengku. Ingat orang kaya, 21 hari. Kurang? Lebih? Bersetuju. Patik bersetuju, Tengku. Sementara itu, beta akan menyiapkan segala alat kelengkapan. Apa kata orang kaya? Bagus, Tengku. Kalau begitu, biarlah beta bermohon diri terlebih dahulu. Dengan hormat, Tengku. Sampai berjumpa lagi orang kaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jantungku rasa putus ditikam, sembilu tak tertahan pilu racun rindu. Rasa melayang ke langit yang biru. Kekasihku, biar daku jadi abu. Andai kata kita tak bertemu.
Lela, makanlah ini nak. Sudah berapa lama kau tak menjamah makanan? Nanti kau sakit. Kasihani Mak, Lela. Sudah berapa malam Mak tak boleh tidur. Susah memikirkan hal kau. Makan sikit ya nak. Dah pernah Lela mencobanya, Mak. Ada nafsu langsung Lela nak makan. Apa Lela nak buat? Tak tahu apa Lela mau buat? Anak yang degil, kepala batu. Kau fikir dengan berpuasa hatiku boleh lembut dan batalkan perkahwinan ini? Tidak, tidak sama sekali. Aku seorang orang Islam, teguh kepada janji-janjiku. Hidup atau mati, tidak akan mungkir janji. Janji-janji. Saya sudah bosan dengan janji. Apa lebih besarkah janji awak daripada nyawa anak kita sendiri? Saya berjanji, semata-mata untuk kebaikan anak kita. Saya mau lihat dia hidup berbahagia, senang lenang, bukan melarat masuk ke rumah si papa keparat itu. Apa awak sangka awak ni Tuhan yang boleh menentukan nasib Lela menderita kalau berkahwin dengan Kais? Awak perempuan, mana boleh mengenal antara mutu dengan mak nikah? Bukankah keluarga si Kais itu papa dan miskin orangnya? Seorang perempuan hanya berkehendakkan kasih sayang dari seorang suami yang dapat memberi kebahagiaan padanya. Antara Lela dan Kais tersemat perasaan cinta. Dan cinta inilah yang dapat menjamin kebahagiaan mereka, walaupun Kais seorang yang miskin. Apa awak pun dah jadi gila? Awak tak sukakah yang anak awak akan menjadi tuku permaisuri di kerajaan Aira? Tolong masukkan pikiran ini ke dalam otak anak awak yang degil itu. Saya tak mau dengar syarahan awak lagi. Perkahwinan ini tetap akan dilangsungkan minggu depan. Jikalau Laila enggan paksa, jikalau dia tidak mau halau keluar dari rumah ini, namun perkahwinan ini tetap akan dilangsungkan. Janganlah Mak bimbangkan. Walau macam mana pun, perkahwinan ini tetap langsung mengikut kemauan ayah. Kalau sudah suratan takdir, siapa yang dapat menghalangnya, Mak?
Laila. 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 Apa tak putus-putusnya engkau mesti manggil nama Laila lagi? Siapa lagi? Hanya Laila lah bagiku di dunia ini. Kesian. Kau tidak tahu bagaimana nasib Laila sekarang. Kenapa dengan Laila? Adakah dia baik-baik saja? Dia tuh telah bernikah dengan putra mahkota kerajaan Irak. Bernikah? Laila. 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 Mana kau nak begitu? Aku nak berjumpa dengan Laila. Laila. Laila, kenapakah sampai di sini pun Dinda tidak mau menjamahkan makanan? Adakah apa-apa yang merusingkan pikiran Adinda? Benar, Patih telah menikah dengan tuanku. Dan pada masa ini, segala kegembiraan Patih tak ada lagi, tuanku. Kenapakah Dinda tak gembira? Adakah layanan-layanan yang tak memuaskan hati Adinda di sini? Layanan semua memuaskan, tuanku. Kegembiraan tak dapat dijual beli. Bahkan kegembiraan hidup di jiwa seseorang. Tidakkah Adinda gembira menjadi istri Kekanda? Perkawinan paksa tak dapat memberi kebahagiaan, tuanku. Perkawinan paksa? Kanda tidak paham semua ini. Yang Kanda ketahui, perkawinan Kekanda mendapat persetujuan dari kedua orang tua Adinda. Dan menurut katanya, Adinda juga menurut dan suka dengan perkawinan ini. Itu semuanya adalah alasan palsu semata-mata, tuanku. Patih dan Ibu Patih tidak setuju sama sekali dengan perkawinan ini. Ini adalah muslihat Ayahanda Patih sendiri. Apa benarkah sebab yang sebenarnya Adinda tak berbahagia dengan Kekanda? Dan tak sukakah Adinda menjadi permaisuri kerajaan Irak? Sejak dari kecil dulu,
Fatih telah jatuh cinta pada Kais. Dan Kais juga menyintai Fatih. Kekasih Fatih melarat menjadi seperti orang gila disebabkan kedegilan ayah Fatih. Jadi, sampai sekarang masih Adinda menyintai orang gila itu lagi? Iya, tuanku. Di hati Fatih hanya sekali saja tersemat perasaan cinta itu. Dan cinta Fatih terhadap Kais tak dapat ditukar ganti. Hanya Kais sajalah seorang surga dan penawar hati Fatih. Hidup dan mati Fatih semata-mata untuk kekasih Fatih, Kais saja. Kalau begitu, mulai dari masa dan saat ini, beta bebaskan kamu, Lela. Sebab tak ada gunanya beta memaksa kamu tinggal di istana ini. Jika kasih dan sayang kamu masih terpaut dengan orang lain, kamu boleh pergi dan carilah kekasih kamu, Kais itu. Tuanku, terima kasih banyak tuanku. Tuanku adalah raja yang adil, berberi kemanusiaan dan penuh keinsafan. Anugerah tuanku tak dapat Fatih lupakan sampai ke akhir hayat Fatih. Ampun tuan, dan mohon Fatih.
Laila. Laila. Laila, sampai hati kau meninggalkan aku. Tak kesiankah kau padaku? Laila. Ya Laila, ya Laila, kekasihku. Cinta Laila dengan Kais adalah cinta suci dan murni. Kalau orang kaya jodohkan mereka berdua, tentu orang kaya dapat menyelamatkan dua jiwa yang telah terkorban ini.
Tetapi orang kaya tamak kepada harta kekayaan dunia, hingga menyebabkan 2 jiwa yang suci telah binasa. Biarlah akibat ini akan menjadi contoh dan teladan kepada sesiapa juga yang tamak pada harta kekayaan dunia ini. Semoga Tuhan cucurkan rahmat ke atas roh-roh mereka berdua. Amin.